Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama sekali, saya sendiri Amirul Farhan bin Azlan Nizam. Yang kedua, An-Nurul Akilah binti Ayuza Azmi. Yang ketiga, Nazrin bin Omar. Yang keempat, Nur Hazirah binti Cik Muhammad Asri. Dan yang kelima, Syahrul Nizam bin Muhammad Salman. Tajuk pembentangan kami adalah Bimbingan Kelompok. Pengenalan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan satu bentuk bimbingan yang mencabar dan dinamik yang memerlukan kemahiran profesional yang lengkap. Maksudnya di sini, bimbingan kelompok ini merupakan satu bimbingan yang mencabar, yang melibatkan ramai orang, yang memerlukan kemahiran yang profesional untuk mengendalikan bimbingan tersebut. Yang kedua, bimbingan kelompok merupakan alternatif kepada kelompok klien untuk mengubah sikap dan tingkah laku mengikut nilai dalam sesebuah kelompok. Maksudnya di sini, bimbingan kelompok ini merupakan satu usaha ataupun cara bagi kelompok klien mengubah sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga, bimbingan kelompok tidak terikat dengan terma dan syarat. Walau bagaimanapun, bimbingan kelompok juga memiliki ciri-cirinya yang tersendiri yang akan dibahas selepas ini. Yang keempat, mewujudkan proses interaksi yang sihat. Dalam bimbingan kelompok ini, ianya mewujudkan satu komunikasi ataupun interaksi yang sihat sesama kumpulan. Dan yang terakhir, bimbingan kelompok merupakan aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebar maklumat dalam antara klien. Jadi, bimbingan kelompok ini merupakan aktiviti dalam kumpulan yang melibatkan aktiviti menyedia dan menyebarkan maklumat dalam antara klien-klien yang terlibat. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nazrin Omar untuk menerangkan ciri-ciri bimbingan kelompok. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri-ciri bimbingan kelompok. Yang pertama ialah himpunan yang terdiri daripada 2 klien secara minimum dan hingga 12 klien. Okey, setiap perjumpaan perlulah mempunyai lebih daripada satu ahli. Yang kedua ialah penyertaan klien secara sukarela dan konsisten. Klien perlulah menyertai tanpa sebarang paksaan dan perlu mengikut jadual yang ditetapkan. Yang ketiga ialah diadakan di dalam bilik kelompok atau ruang selesa dan kondusif. Ruang yang disediakan mestilah bersesuaian dengan saiz dan aktiviti yang dilakukan semasa bimbingan kaunseling. Yang keempat ialah klien bersedia berkongsi pengalaman serta mengubah diri, iaitu klien sanggup untuk berkongsi pengalaman hidup dengan ahli lain dan sedia membantu ahli lain untuk ke arah yang lebih baik. Okey, yang seterusnya ialah masa yang diperuntukkan untuk pelajar sekolah rendah ialah 20 hingga 30 minit. Bagi pelajar sekolah menengah 45 minit. Dan bagi orang dewasa untuk setiap sesi ialah 45 hingga 1 jam 30 minit. Ia bergantung kepada aktiviti. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli lain untuk membentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazirah binti Cik Muhammad Asri dari 4 HES. Okey. Saya teruskan dengan slide seterusnya, kelebihan bimbingan kelompok. Kelebihan bimbingan kelompok ialah memberi kekuatan dan keyakinan diri kepada klien. Klien mendapat kelebihan untuk teroka masalah mereka dan mereka bebas untuk meluahkan perasaan mereka di dalam kelompok tersebut tanpa ada kritikan daripada pihak luar. Okey, seterusnya ialah mempunyai sikap percaya dan hormat antara klien, di mana apabila mereka menjalankan bimbingan kelompok, mereka akan
membuat sesi berkongsi masalah di mana mereka akan menjadi pendengar dan peluah masalah. Jadi di situ tak akan ada kritikan yang negatif daripada siapa-siapa. Mereka bebas untuk luahkan perasaan dan mereka bebas untuk mendengar masalah orang lain. Okey, seterusnya yang ketiga ialah memperkembangkan kesedaran emosi klien, di mana bila mereka dalam satu kelompok yang ada masalah yang sama, ada masalah yang sama, so mereka ni lebih yakin untuk luahkan masalah dan mereka rasa dalam tu semua orang alami perasaan yang sama. Jadi benda tu akan meningkatkan emosi ke arah emosi positif kepada klien. Sebab mereka duduk dalam kalangan yang mempunyai yang merasai masalah yang sama. Okey, yang keempat ialah meningkatkan konsepkan diri klien, di mana klien bukan sahaja meluahkan perasaan, bukan sahaja mendengar, menjadi pendengar, tapi dia juga boleh memberi pendapat kepada satu sama lain disebabkan masalah mereka masalah yang hampir sama. Jadi mereka faham tentang masalah tersebut dan mereka boleh memberikan pandangan mereka untuk satu sama lain. So dari situ konsepkan diri klien tu akan meningkat. Mereka seterusnya akan terus dapat mengatasi masalah diorang. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ainurul Akilah dan saya akan teruskan pembentangan pada hari ini dengan satu persoalan, iaitu apakah perbezaan yang terdapat di antara bimbingan kelompok dan juga bimbingan individu. Jadi, di sini saya telah senaraikan 5 perbezaan antara bimbingan kelompok dan juga bimbingan individu. Perbezaan yang pertama adalah bagi bimbingan kelompok, ia sesuai untuk individu yang perlu belajar memahami orang yang berbagai ragam serta cara mereka berfikir. Berbeza pula dengan bimbingan individu, yang mana individu yang mengalami situasi yang krisis dan memerlukan bimbingan secara personal. Perbezaan yang kedua ialah bimbingan kelompok sesuai untuk individu yang perlu menghormati orang lain, terutama sekali orang yang berbeza dari segi masalah. Manakala bimbingan individu akan dibuat dalam situasi yang memerlukan kerahsiaan untuk perlindungan klien. Perbezaan yang ketiga, bimbingan kelompok sangat sesuai untuk individu yang perlu belajar kemahiran sosial. Berbeza dengan bimbingan individu yang mana ia berfungsi untuk membuat interpretasi dan ujian yang berkaitan dengan konsep kendiri. Perbezaan yang keempat, bimbingan kelompok sangat sesuai untuk individu yang boleh berkongsi masalah mereka dengan orang lain. Tetapi, bimbingan individu adalah satu bimbingan yang istimewa khas untuk mereka yang tidak berani untuk bersuara atau mengongsikan kisah mereka dalam kelompok. Yang terakhir sekali, bimbingan kelompok sesuai untuk individu yang boleh bercakap tentang masalah mereka dengan orang lain. Manakala bimbingan individu pula untuk seseorang yang tidak langsung dapat bercerita masalah mereka walaupun dengan rakan sebaya yang rapat. Assalamualaikum. Saya Syahul Nizam bin Muhammad Salman. Saya akan memberikan satu situasi yang memerlukan bimbingan berkelompok. Salah satu isu yang boleh dikaitkan dengan bimbingan kelompok ialah masalah akademik pelajar sekolah. Dalam situasi ini, kumpulan pelajar yang bermasalah dalam pelajaran dikesan oleh guru kelas melalui keputusan peperiksaan. Kumpulan pelajar ini kemudiannya mengenali diri mereka yang sebenar serta bermotivasi yang tinggi untuk berubah ke arah kejayaan. Bagi menggambarkan penjelasan saya tadi, saya akan mainkan satu video yang diadaptasi daripada telemovie Ku Pinjam Cahayamu. Semua dapatlah?
Sekarang cikgu nak kamu tengok keputusan kamu. Hari ini siapa yang gagal cikgu hukum. Tak dengar, boleh ke tak? Tapi bukan otak tangan kamu Cikgu, tak faham lah cikgu. Habis otak tangan siapa you? Otak tangan cikgu. Berapa kali gagal? 8. 8. Ampunkan saya, cikgu. Saya janji saya akan berusaha sampai saya percaya. Kamu tahu tak? Jatuh kesilapan manusia ni mudah berjanji. Tapi susah untuk manusia tunaikan janji. Dan kamu tahu tak kenapa cikgu suruh kamu hukum cikgu? Pukul dengan cikgu, bukan tangan kamu sendiri. Kenapa? Sebab setiap guru dalam dunia ini terlalu sayangkan pelajar dia. Dan cikgu tak sanggup tengok kamu tanggung kesakitan dengan kesilapan yang kamu buat. Sebab cikgu tahu dekat hati masing-masing antara kamu bertiga ni, kamu bertiga ingin berubah. Cikgu nak kamu janji yang kamu bertiga boleh berjaya.